أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan. Seperti mana lebatnya hujan turun, lebih lebat lagi nikmatnya Allah Ta'ala simbahkan kepada kita setiap saat, setiap waktu. Allah tak pernah lupakan kita. Malulah kita sebagai hamba selalu lupa padanya. Atas kenikmatan yang Allah Ta'ala beri, atas ingatan yang Allah Ta'ala tak pernah lupa, tak pernah tidur, tak pernah lalai, dilimpahkan kepada kita. Tanda seorang hamba yang bersyukur, kita kembali bersemuka dalam kuliah kita yang ini kita akan sambung daripada surah An-Nisa. Kita akan baca ayat 105. Hari ini kita akan baca ayat 105 daripada surah An-Nisa. Juzuk yang ke-5. Alhamdulillah. Baik. Kita dah selesai cerita tentang bab solat. Solat khauf, solat jamak, solat qasar. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita bersama-sama menyusuri satu kisah. Kisah yang berbentuk sedikit politik. Siapa kata dalam Al-Quran tak ada politik? Dia nak cerita pasal politik. Sokongan. Sifat keadilan. Yang mana terletak pada jiwa, pada diri, pada hati, pada kebijaksanaan Nabi SAW untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah. Alhamdulillah. Ayat 105 sampai 113. Cerita pasal itu saja. Tapi hari ini kita kena perah bagi perhabis. 105 sampai 113. Dia satu kisah. Satu kisah yang mana Allah Ta'ala rakamkan cerita balik dekat Nabi SAW nak bagi Nabi adil dalam meletakkan hukum mana yang betul, mana yang tak betul. Zaman Rasulullah dulu ada wahyu turun. Bila berlaku sesuatu peristiwa, ada wahyu yang turun. Zaman kita tak ada wahyu. Maka ditinggalkan Al-Quran sebagai panduan. Ulama-ulama akan ambil isi kandungan Al-Quran dijadikan kiasan. Untuk meletak satu-satu hukum, ambil isi Al-Quran ataupun kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah. Ianya dikatakan hukum itu hukum kias. Dia kiaskan kisah itu kepada kisah ataupun peristiwa yang berlaku mengikut peredaran semasa. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Wa la takul lil khainina khasima wastaghfirillah. Inna Allah kana ghafurar rahima. Wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita.
Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Waman yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Waman yaksib khati'atan aw ithman ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Shadaqallahul 'azim. Surah An-Nisa ayat 105 hingga 113. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau kitab itu dengan kebenaran supaya engkau hukumkan di antara manusia dengan apa yang telah memperlihatkan Allah kepada engkau. Dan janganlah engkau terhadap orang-orang yang khianat itu menjadi pembela. Ayat ini turun di atas satu peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi SAW ketika mana seruan perang diseru oleh baginda SAW. Dalam sejarah mencatatkan beberapa peperangan yang kesamaran, makna dia ada kata perang ni, ada kata perang ni, ada kata perang ni. Baik. Katanya tapi perang Uhud, Rasulullah SAW keluarkan satu seruan yang mana kita akan menghadapi satu lagi peperangan, yakni peperangan Uhud. Peperangan Uhud menyaksikan jumlah tentera musyrikin amatlah ramai. Sementara muslimin kurang. Pula tu dia ada satu permainan munafik di kalangan muslimin. Buat persediaan lah. Kalau kata yang ada senjata, lengkapkan senjata. Kalau kata pedangnya, tombaknya, panahnya masing-masing memperelokkan. Mungkin gilap ke, asah ke. Begitu juga dengan baju besi. Baju besi ni adalah perisai utama ketika itu. Siapa ada baju besi lebih akan dapat duduk di barisan paling depan. Sahabat-sahabat akan berebut nak duduk barisan paling depan. Ni kita tengok. Sahabat yang ada dalam diri mereka, matlamat utama ialah jihad wa syahid fisabilillah. Berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Berebut nak duduk di depan. Nabi akan pilih di kalangan para sahabat yang ada pakaian lengkap. Ada senjata lengkap. Sebab bila pakai baju besi duduk di barisan depan tu, lambat sikitlah pedang-pedang musuh atau senjata-senjata musuh nak menembusi baju besi tu. Dari segi adat, kebal sikitlah. Jadi, di antara sahabat-sahabat yang dipilih oleh baginda SAW adalah seorang sahabat yang bernama Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man. Dia di antara prajurit yang duduk di barisan depan. Di antara sahabat yang pandai bermain pedang. Dah dekat api lah. Dah lebih kurang seminggu, 2 lagu tu lah api. Tiba-tiba dalam dia dah buat persediaan untuk barang yang nak dibawa ke perang ni, hilang baju besi dia. Macam kita lah, dah susun elok dah. Cari tak ada, mana pi. Dia bukannya banyak almari lagu kita. Punggah almari ni tak ada. Punggah almari ni tak ada. Buka kotak ni tak ada. Buka, cari bilik ni, cari bilik. Rumah besar tu je. Jadi dia cari, dia kata, ada di sini, aku letak di sini. Hilang, tanya anak isteri dia. Tak tahu. Lepas tu,
Dia buat macam mana? Dia pilih mengadu kepada Rasulullah. Rasa sedih sangat-sangat dengan sebab baju besi hilang. Jadi bimbang kalau tak dapat duduk barisan depan. Bukan Rasulullah janjikan yang duduk barisan depan tu gaji paling tinggi dah. Barisan depan Nabi kata siapa yang kena dulu mati dia syahid lah. Nak ambil syahid tu. Menangis depan Rasulullah. Tolong Sa'ad dia kata. Dia rasa baju besi dia ni hilang. Rasulullah kata dah cari-cari hilang. Memang tak jumpa. Rupa-rupanya ada seorang munafik. Munafik ni Allahumma salli ala sayyidina. Nama dia Su'mah bin Ubairik. Nak eja dalam tulisan Rumi. Su'mah. THU lah kot. Nak jadi makhraj sa. Sa hak yang terkeluar hujung lidah tu. Su'mah bin Ubairik. U-B-A-I-R-I-K. Atau U-B-A-I-R-I-Q. Dia ni munafik. Dia pun di antara tentera muslimin. Orang Islam. Kalau kita ada musuh di kalangan orang Islam ni, paling bahaya daripada musuh yang kita tahu dia bukan Islam. Bila ada orang Islam yang munafik, Rasulullah kata ini paling bahaya. Sebab kita tak kenal kata dia musuh ataupun dia kawan. Su'mah bin Ubairik ni ikut pendapat ketua-ketua munafik yang lain. Kita nak bagi macam mana nak bagi mereka korang berperang. Semangat sangat. Curi baju besi. Curi baju besi Qatadah. Curi baju besi Qatadah bin Zaid. Lepas tu dia sendiri tak tahu nak tak kat mana bila dia dengar kata Qatadah bin Zaid ni dah pergi jumpa Rasulullah. Bila permasalahan ini sampai kepada pendengaran Rasulullah, hukum akan ditegakkan. Macam kita nak pergi menghadap yang di Pertuan Agong lah. Okey. Kemudian Allah Ta'ala hantar ayat kepada Nabi SAW. Tapi masa ni tak hantar lagi. Kita nanti baca ayat apa yang seterusnya. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Kata Allah dan mohonkanlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila Nabi SAW nak timbang tara kes ni, siapa yang curi nak kena siasat. Siapa yang main rumah hang? Siapa yang main rumah hang? Lepas tu kata Qatadah ni yang main rumah aku ni, dia kata Qatadah bin Nu'man kan nama orang yang hilang dia punya baju besi tu Qatadah bin Nu'man. Yang tukang curi Su'mah bin Ubairik. Dia kata rumah aku ada Su'mah mai dia kata. Tapi dia balik macam tu saja, dia tak ambil apa pun. Baju besi bukan boleh duduk sumbat-sumbat dalam beg. Dia berat. Jadi dia kata dia balik macam tu, dia tak ambil apa pun. Tapi dialah orang yang terakhir yang mai rumah aku membincangkan tentang strategi peperangan. Kita nak bawa kat mana? Dia kata aku pun cerita. Rasulullah letak tang sini berapa orang. Rasulullah letak sayap kanan, sayap kiri. Berapa orang letak di atas bukit berapa orang. Rupa-rupanya itu munafik. Mengintai-ngintai, mengintip-ngintip strategi peperangan yang Rasulullah letak. Dia tak tahu. Rasulullah tahu, Rasulullah pun tak tahu. Mengatakan bahawa Su'mah bin Ubairik itu munafik. Sebab Islam. Sembahyang sama-sama. Sujud sama-sama. Kemudian, bila dah kata itu, Rasulullah pun memperbanyakkan istighfar. Istighfar wahai Qatadah. Bimbang sebab kita takut kita fitnah orang yang tak bersalah. Orang tu tak bersalah. Dan kata Qatadah, aku bukan fitnah. Cuma bila ditanya siapa orang terakhir yang keluar daripada rumah aku, dialah orang yang terakhir. Yang mai ziarah aku, yang berbincang tentang peperangan ni. Tapi kalau kata orang lain, aku tak nampak. Manalah nak tahu. Kan sahabat-sahabat ni lebih banyak duduk di masjid daripada di rumah. Tapi pasal ada Rasulullah tanya siapa yang hadir, yang terakhir dia hadirlah. Yang terakhir tu Su'mah bin Ubairik. Kemudian Rasulullah kata kepada Qatadah bin Nu'man, perbanyakkan istighfar.
Dan Rasulullah sendiri perbanyakkan istighfar. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nak letak hukum ni bukan mudah. Teruskan berzikir. Antara zikir yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Minta pertolongan daripada Allah untuk menyelesaikan permasalahan ni. Sebab takut tak lagi terhukum salah orang. Takut kita meletakkan sesuatu kebenaran itu pada orang yang salah. Dan kesalahan itu kepada orang yang benar. Jadi apa yang Allah Ta'ala nasihat di sini, perbanyakkan istighfar. Mohon ampun pada Allah. Sebelum buat salah minta ampun, tengah buat salah minta ampun, lepas buat salah minta ampun. Bermakna kita sebagai manusia yang sentiasa melakukan kesalahan ini kena selalu beristighfar. Itu pesanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada ayat 107, wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Kata Allah, dan janganlah engkau bela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Wahai Muhammad, hang jangan bela orang yang mengkhianati diri mereka. Siapa dia? Su'mah bin Ubairi. Bertegang leher. Bila mana Rasulullah panggil dia, mai nak tanya, baru nak siasat kes, baru nak siasat. Macam mana cerita, kita panggil kata kronologi lah. Hari ni hang mai, hang di antara saksi terakhir. Dia kata, aku pi, ada lagi baju besi tu. Ada lagi baju besi tu di rumah dia. Lepas tu aku balik, tanya dia, nampak aku bawa apa? Kata Qatadah bin Nu'man, tak nampak apa. Dia balik dia saja. Ya, dia kata, aku tak ambil. Memang aku tak ambil. Kalau kata hilang, hilanglah. Hilanglah. Nak buat macam mana? Mungkin orang lain ambil. Tapi dia kata, aku ni duduk berjiran dengan seorang Yahudi. Yahudi ni nama Zaid bin Sa'imin. Tulis pila. Yahudi ni nama Zaid bin Sa'imin. Min, M-I-N. Sa'imin. Dia kata, Yahudi ni selalu dia sembang dengan aku elok. Tapi sejak Rasulullah seruan dakwah berjihad ni, dia dah tak mau sembang dengan aku. Dia kerja tutup pintu je rumah dia, tingkap dia. Sembang pun tak mau dah. Aku rasa cuak dan curiga. Sebab orang Yahudi ni, dia kata, mereka tak pernah ikhlas dengan orang Islam. Dia letak macam tu, dia kata. Maka Nabi SAW kata, kita tak ada bukti. Kita tak ada bukti apa-apa pun. Jadi tanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Saya kata, kalau satu masalah yang tak boleh selesai, Rasulullah akan terus pergi tanya Umar Al-Khattab. Tapi kalau Rasulullah nak ambil pendapat yang bernas, Rasulullah akan ambil kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kata, siasat ambil masa. Kalaulah kata Qatadah bin Nu'man ni tak ada baju besi nak pakai, kami akan buat kutipan. Beli lain bagi kat dia. Bukan permasalahan, kata Rasulullah, bukan masalah tak mampu beli. Masalah dia siapa curi. Kita nak tangkap pencuri. Tentang kehilangan tu kita boleh ganti. Tapi pasal pencuri ni. Dan apa yang patut dijalankan? Baik, Qatadah yang ada di situ, Qatadah bin Nu'man kata, aku serahkan kepada Allah dan Rasul untuk meletakkan hukum. Apa-apa juga. Bangun Su'mah bin Ubairik. Ya Muhammad, bukan orang kata kita ni memerintah dengan hukum hudud. Potong tangan. Dapat pencuri, potong tangan. Supaya bubung. Kata Umar, jangan potong orang tak tentu halal lagi. Jangan potong orang tak tentu halal lagi. Siasat dulu. Nak siasat macam mana dia kata? Kita nak siasat macam mana? Geledah dari rumah ke rumah. Periksa dari rumah ke rumah. Rumah bukan macam rumah kita Belambak ni. Taklah sampai banyak tu. Pula tu macam saya kata, mereka bukannya berpeti-peti lagu kita, berlemari-almari. Tak ada. Masuk nampak terus lah. Kalau ada sangkut, sangkut lah. Yang tu je yang ada.
Dan Rasulullah mengikut pendapat Umar Al-Khattab untuk periksa dari rumah ke rumah. Nak cari baju besi Qatadah bin Nu'man. Siapa yang curi? Tanya Su'mah bin Ubairik, dia kata, kalaulah hang jumpa baju besi ni di dalam rumah Fatimah, hang nak buat apa wahai Muhammad? Kata Nabi SAW, sekalipun baju besi itu didapati dalam rumah Sayyidatina Fatimah, dan dia yang tukang ambil, dia yang curi, aku akan potong tangan dia. Walaupun dia puteri kesayangan aku. Bermakna Nabi tegas dalam menghukum. Nabi tegas dalam menghukum. Okey, ayat seterusnya dia kata. Mereka bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak dapat bersembunyi daripada Allah. Padahal dia ada bersama mereka seketika mereka menyusun rencana pada malam hari. Perkataan yang dia tidak reda. Perkataan yang dia tidak reda dan adalah Allah itu dengan apa-apa yang mereka kerjakan telah mengepung. Kita tengok dah. Sebenarnya Su'mah bin Ubairik ini telah pun berpakat dengan puak dia. Mereka ni ada suku-suku. Suku-suku Su'mah bin Ubairik ni ramai. Dia bawa mai. Hampa kena bela aku. Sebab dia ni di antara suspek. Suspek pada kejadian kehilangan baju besi. Memang sebenarnya dia yang curi. Dia curi baju besi tu, dia pergi letak di rumah Yahudi. Yahudi yang tadi nama Zaid bin Sa'imin tu. Dia letak, Zaid bin Sa'imin ni takut bila tengok baju besi tu ada di rumah dia. Ditanya, hang dapat di mana, hang dapat di mana. Siapa yang tukang tanya ni? Su'mah bin Ubairik. Dia yang jumpa dulu. Dia yang tukang letak. Pasal tu dia jumpa. Jadi dia nak pergi habaq kat Rasulullah ada orang curi. Zaid bin Sa'imin ni dia kata, aku tak tahu, dia kata. Aku tak ada di rumah. Aku balik tengok, dah ada baju besi tu dalam rumah aku. Dan aku tak tahu siapa punya. Aku tunggu, tuan punya nak main tuntut balik. Dia tunggu. Silap dia tunggu. Dia tak war-warkan. Dia tunggulah. Kok tuan rumah dia nak main ambil balik. Tak main. Dengar-dengar meletup, kata hilang. Rumah nak digeledah. Jadi dia takutlah. Kalau orang berjumpa di rumah dia, orang tuduh dia. Memang orang akan tuduh dia punya. Kata Su'mah bin Ubairik, kalau hang mengaku benda ni, tak ada lah sampai nak kena potong tangan. Cuba hang mengaku. Kata Zaid bin Sa'imin ni, nak mengaku macam mana? Aku tak buat benda tu. Tak apa, hang mengaku pilah. Orang munafik. Walhal, semua tu Islam. Zaid ni Yahudi. Ni yang kata, kadang-kadang dalam Islam pun kita tak percaya orang Islam. Tak semestinya yang bukan Islam tu jahat. Tak kesemuanya. Jadi kita tak boleh menghukum. Mengikut rasa hati. Bila mana dia kata, hama aku nak pergi habaq dekat Rasulullah. Kata baju besinya ada rumah. Takutlah kawan ni. Takut. Lepas tu dia berpakatlah dengan puak-puak suku-suku. Sembang-sembang. Sama-sama mereka. Lah ni sebenarnya siapa yang curi? Dia kata akulah curi. Aku pergi letak di rumah dia. Bila Rasulullah dengan pengikut-pengikut Rasulullah begitu asyik menyiasat kes ni, mereka dah tak ada latihan dah nak buat peperangan dalam perang Uhud tu. Galik duk cari benda hilang. Dah tak ada lagi persediaan untuk menggempur dalam peperangan Uhud. Tak tahu punya hebat Rasulullah bawa singa-singa Allah pedang-pedang Allah punya ramai Rasulullah bawa. Cukup kalau Rasulullah bawa kelas 10 orang pun sudahlah. Sahabat-sahabat hebat tu. Tak payah duk berlatih hari-hari pun. Orang dah hebat. Hebat di mata Allah. Hebat di mata Rasulullah. Maka hebatlah di kalangan manusia. Lepas tu, lah ni macam ni. Kami semua sokong hang. Pok-pok munafik ni. Tak apa, jangan risau. Kita ramai. Kami semua sokong hang. Hang tak curi. Padahal memang dia curi. Dia mengaku dekat kaum dia. Dekat suku-suku dia. Dia memang curi. Tapi dengan matlamat dia nak bagi orang Islam makin lemah. Makin lemah. Sebab Qatadah di antara orang yang paling hebat bermain
senjata. Kalau hang bagi dekat dia panah pun panah tepat. Kalau hang bagi kat dia pedang pun pedang tepat. Kalau lembing pun lembing tepat. Memang paling hebat. Bermain senjata di atas kuda. Cukup hebat. Jadi, Qatadah bin Nu'man ni di antara, kalau kita kata sayap kanan Nabi SAW. Tak apalah. Dah kalau kata Abu Bakar As-Siddiq nak ganti balik, dia pun hilanglah rasa gundah gulana. Tapi oleh kerana kes ni dibangkitkan, puak-puak munafik ni gesar Rasulullah, suruh juga Rasulullah cari pencuri sebelum pergi berperang. Cari juga. Jadi itu yang kata jadi gangguan dalam pentadbiran, dalam persediaan nak berperang. Cari-cari siasat punya siasat. Dia kata lah ni yang petau. Aku dah jumpa dah kata Sukmah ni. Kata Sukmah, aku dah jumpa dah baju besi tu ada di mana? Ada di rumah seorang Yahudi. Jiran tetangga aku. Yang tadi dia kata dia tak mabak tu. Apa nama Yahudi tadi? Zaid bin Sa'imin. Saya nak test. Hilang ke tak hilang? Bila dia tanya, jom kita pergi. Bila Rasulullah tengok memang ada. Dia simpan di dalam satu bungkusan. Takut. Habis tak kat mana? Disimpan dalam satu bungkusan. Rasulullah pun ambil. Ni yang dikatakan, dia pun ni menzalimi diri sendiri. Siapa yang zalimi diri sendiri? Orang munafik itulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian, tengok ayat yang ke-109. Ha antum haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya fama yujadilullah anhum yaumal qiyamah amman yakunu alaihim wakila. Itulah kamu. Orang-orang yang telah membela mereka dalam kehidupan dunia. Maka siapakah yang akan membela mereka di hari kiamat? Atau siapakah adanya yang akan menjadi pengurus atas mereka? Kata Allah ni, Allah Ta'ala kata dekat Rasulullah dan sahabat-sahabat yang pergi serbu rumah Zaid bin Sa'imin. Jumpa baju besi. Bila dah jumpa betul, tu yang kata bila dah ramai-ramai setengah kata, memang dialah. Memang dialah yang curi. Kata Sukmah, kan aku dah kata, aku ada jiran tidak sembang elok, pintu buka, tingkap buka, lepas tu dia tak buka dah. Bila mana jadi? Tak daripada hilang baju besi tu. Aku dah kata dah. Lepas tu, di sini Rasulullah hampir percaya dengan tohmahan puak-puak munafik. Kan dia pun bawa suku-suku dia ramai. Jadi Rasulullah dengar. Nak timbang tara ni bukan senang tau. Bila mana Rasulullah kata, benarkah kamu, wahai Zaid, yang mencuri? Zaid ni bersumpah dengan nama Allah, dia tak curi, dia kata. Dah ada dah dalam rumah dia. Dia tak tahu siapa yang letak. Sesungguhnya dia tak tahu. Kan orang Yahudi, dia selalu bersumpah, wallahi wa tallahi wa billahi. Itu sifat Yahudi nah. Dan Rasulullah jatuh kesian dekat dia. Sungguh-sungguh dia menafikan. Masa ni, Sukmah bin Ubairik rasa macam terancam. Pasal apa? Dia rasa macam Yahudi ni nak lepas aja. Sebab pada wajah Rasulullah ada rasa belas kasihan. Rasulullah rasa kasihan kat dia. Rasa-rasa macam nak terlepas aja Yahudi ni. Dia pun keluar mai bawa suku-suku dia. Suku-suku dia sokong dia betul-betul. Sokong dia betul-betul. Baik. Bila ada masalah ni tak boleh nak selesai, nak ada CCTV. No? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahimah. Dan barang siapa yang berbuat satu kejahatan ataupun dia menginayai dirinya, kemudian itu dia pun mohon ampun kepada Allah, nescaya akan didapatinya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini satu ayat yang Rasulullah baca kepada sidang-sidang hadirat yang ada, sidang-sidang hadirin yang ada tentang siapa pencuri. Rasulullah dah dapat tangkap. Rasulullah ada Allah. Allah menghantar Jibril untuk menyatakan siapa yang curi. Di dalam ilham, maka Rasulullah telah pun diperlihatkan pencuri sebenar ialah
Su'mah bin Ubairi. Nasihat dulu. Sebelum nak jatuhkan hukum, bagi nasihat dulu. Ha? So beristighfar. Tapi kalau tak mau istighfar, tu yang dia Allah Ta'ala sebut. Ha? Barang siapa yang berbuat satu kejahatan ataupun dia menyayai diri sendiri. Maksud dia zalim lah. Buat zalim ni dia menyayai diri sendiri lah. Ha? Minta ampun. Minta ampun balik. Nasihat akan diampun. Allah Ta'ala itu maha pengampun. Tak jadilah nak potong tangan. Sebab Rasulullah dah dapat tangkap dah. Siapa pencuri dia. Tapi yang ni tak mahu mengaku salah. Dah hang salah. Mengakulah. Tapi tak mahu mengaku juga. Dia duk tuduh juga Zaid bin Sa'imin yang curi. Sebab Zaid bin Sa'imin ni Yahudi yang miskin. Ha? Memerlukan pakaian besi tu untuk dijual. Lakulah. Kemudian untuk ditebus kepada makanan. Walhal, kawan tu tak buat apa pun. Dalam keadaan yang sedemikian, Rasulullah tangkap Su'mah bin Ubairi. Mengaku tak? Tak mengaku. Kata Rasulullah, aku telah menerima wahyu daripada Allah. Dan aku telah diperlihatkan bahawa sesungguhnya engkau adalah pengkhianat. Tak mengaku juga. Tak mengaku juga. Mengadu dekat kaum puak dia. Habaq kepada kaum puak dia. Dia dapat tahu dia tuduh aku. Padahal kaum puak dia memang tamah pun kan. Ha? Jadi kita nak buat macam mana? Lah ni dia dah tangkap aku, suruh aku istighfar. Kalau setakat nak bersumpah dengan nama Allah, boleh bersumpah. Beristighfar, boleh beristighfar. Tapi pasal Allah Ta'ala dah bagi tahu dekat dia tu dia Muhammad lah. Aku adalah pencuri yang sebenar, maka tak ada lagi lah. Tak ada lagi talian hayat. Mak tak mau, kena terima. Tapi sebelum menjatuhkan sebarang jenis hukum, Allah Ta'ala kan maha pengampun, dia kata suruh istighfar dulu. Suruh istighfar dulu. Minta ampun dulu, minta maaf dekat orang yang fitnah tu. Mengaku di depan orang ramai yang telah mengeluarkan fitnah. Mengaku di depan orang ramai hang yang berbuat salah. Mengaku di hadapan orang ramai yang hang minta ampun kepada Allah Ta'ala atas sikap hang. Dia tak mau. Dia tak mau, seboleh-boleh dia tak mau. Dia minta tempoh kepada Rasulullah. Tempoh nak pergi berbincang dengan puak-puak dia. Bila balik, puak dia kata apa? Kita lari. Jangan duduk dari Madinah. Kalau tidak, Rasulullah nanti jalankan hukuman. Kita tengok dah. Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan barang siapa yang mengusahakan satu dosa, maka usahanya itu tidak lain, tidak hanyalah untuk mencelakakan dirinya. Dan adalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kita tengok dah. Depa atok lari. Pasal apa? Keadilan tak boleh dapat. Lari pergi mana? Lari pergi Mekah. Bersekutu dengan puak-puak musyrikin. Saya faham tak bila saya kata benda ni politik? Tak boleh duduklah dengan Muhammad ni. Dia nak tegakkan keadilan juga-juga. Kita buat salah. Bila kita buat salah, kita nanti kena tangkap. Jadi mau tak mau, kena pergi bersekutu dengan puak musyrik. Dah kita fitnah Yahudi ni tak jalan. Ismu Muhammad tu Yahudi pun dia nak bela. Walhal kita Islam. Su'mah bin Ubairi tu Islam. Walhal kita Islam tapi dia tak bela kita. Dia nak pergi bela Yahudi. Kata Rasulullah, di atas kebenaran dan kebatilan, walaupun dia seorang Yahudi, kalau dia benar aku bela. Tetapi kalau yang salah itu adalah Islam, maka dia akan aku hukum. Islam menghukum dengan begitu tegas. Dia tak zalim, tak mudah-mudah nak hukum orang. Ingat senang kan nak pergi potong tangan orang, tak tentu hala. Selagi tak diperolehi bukti yang nyata. Jadi dia pelari. Dapat tahulah pada pengetahuan Rasulullah, sahabat-sahabat bagi tahu memang yang mencuri itu adalah Su'mah bin Ubairi. Lah ni kita nak keluarkan waran tangkap lah. Pergi tengok tak ada dah, habis dia dengan suku sakat dia semua pindah. Lari pergi mana? Lari pergi duduk di Mekah. Dia kan dapat banyak maklumat dalam peperangan Uhud. Kan dia pergi tanya Qatadah
Dia pergi berbincang dah, kau tak ada cerita dekat dia. Macam ni, macam ni, macam ni. Jadi, ni yang kita kata, apa dia, talam dua muka lah. Pelesil lintah bayam. Sana dia sedut, sini dia hisap. Dan last sekali dia terbang. Okey. Bila dia pergi sana, dia cerita kepada puak musyrik. Begini. Dia pun tak ramai. Sikit saja. Dia kata, tentera muslimin tak ramai, sikit saja. Tapi, Muhammad ni bijak dalam mengatur tentera dia tang sini, tang sini, tang sini. Buat ini. Jadi Rasulullah dah cari dia. Tak ada. Dapat khabar, dia dah sampai ke Mekah. Mungkin dalam perjalanan lah waktu tu. Sampai ke Mekah untuk bersekutu. Dah lah orang Islam pun tak ramai mana. Lari pula pergi lagi. Jahat sungguh ni . Inilah yang dikatakan puak munafik. Walhal hang Islam kot. Sama-sama bersyahadah. Duduk di atas perjuangan Islam. Bertuhankan Allah. Berasulkan Muhammad SAW. Tapi kalau dalam hati ada rasa iri. Ada rasa hasad dengki. Benci tengok Muhammad sebagai pendatang. Mai sini jadi khalifah. Kita duduk lama ni tak jadi apa. Tak boleh terima. Dibuatlah. Buat angkara. Yang ni yang dikatakan, mereka usaha nak buat dosa, mereka lupa pada satu zat. Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana ni. Dia sampai, mereka sampai di Mekah. Cerita. Orang Mekah ni tak sabar-sabar nak berserang sebab dah tahu dah. Tang mana lubang duduk kau ni. Tang mana kau ni duduk, kau mana kau ni kan. Semua tahu dah. Muhammad letak tentera-tentera dia dikeliling bukit macam ni. Jadi dia patok. Orang musyrikin patok lah. Strategi peperangan untuk mengalahkan tentera Muslim. Sampai tahap tu . Wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dan barang siapa yang mengusahakan sesuatu kejahatan atau dosa, kemudian dia tuduhkan dengan dia kepada orang yang bersih, maka sesungguhnya dia telah memikul satu dusta yang besar dan dosa yang nyata. Yang ni memang diberi terus kepada dia. Waktu tu dia. Zaman kita ada tak panggil ni? Berlambak. Zaman kita lah ni, Tu'mah bin Ubairik merata-rata. Allah Ta'ala cerita kepada Rasulullah. Ni ayat ni Allah Ta'ala cerita balik. Nak bagi Rasulullah tahu. Tabayun. Tabayun kepada Rasulullah. Begini sikap-sikap mereka. Orang yang tak bersalah dia tuduh. Dia tuduh sebab apa? Dia tak tahu nak cari siapa. Ambil nak tengok Muhammad ni adil ke tak adil. Kita tuduh Yahudi. Asalkan dia tu Yahudi, terus salah. Tak. Islam itu bersifat dengan adil lagi sama. Tak kira lah kan Rasulullah kata, kalau puteri aku sekalipun yang mencuri, aku akan potong tangan dia. Apatah lagi di antara Yahudi. Jadi kata Allah, kalangan anak-anak itulah orang munafik. Dia bersifat bermuka-muka. Hari ini dia cakap lain, esok dia cakap lain. Hari ini dia bersumpah tak mau, esok dia mau. Munafik. Paling bahaya. Biar dah tahu dah kata dia memang kafir terus tak apa. Tapi pasal dia tak tahu duduk di dalam selimut ni, kita ingat baik rupanya bukan. Tu yang kata istilah gunting dalam lipatan tu. Musuh dalam selimut. Gunting dalam lipatan. Saya tak tahu istilah gunting dalam lipatan ni. Dia, kalau kita bubuh gunting dalam lipatan tu, dia menggunting ke? Dia menggunting ke? Kalau musuh dalam selimut tu, kita taklah jaga-jaga dia. Oh, rupanya duduk jahat dalam selimut ni. Tapi kalau gunting dalam lipatan tu, bukan gunting tu duduk diam-diam ke? Selagi orang tak pergi duduk gunting dah, apa nak gunting dah. Itu istilah peribahasa Melayu. Bagi kita faham lah kita ni ingat tak ada apa. Rupanya tajam. Duduk dalam tu kahang. Cari melilau tak jumpa. Itu sifat orang munafik. Dia kata sesungguhnya mereka telah memikul satu kesalahan yang amat besar. Satu dosa yang amat besar. Kerana dia tuduh orang yang bersih, orang yang tak salah itu sebagai pencuri.
Dan kemudian pada ayat yang ke-113 penutup bagi kes Su'mah bin Ubair ini, kata Allah, dan kalau bukanlah kerana kurnia Allah atas engkau dan rahmatnya, sesungguhnya telah bertekad jahat setengah dari mereka hendak menyesatkan engkau. Tetapi tidaklah akan dapat mereka sesatkan kecuali diri mereka sendiri. Dan tidaklah mereka akan dapat membahayakan engkau sesuatu jua pun. Dan telah diturunkan oleh Allah kitab itu kepada engkau dan hikmah. Dan dia telah ajarkan kepada engkau hal-hal yang tadinya engkau tidak tahu. Dan kurnia Allah kepada engkau adalah yang amat besar. Kata Allah kepada Rasulullah, kalaulah aku tak campur tangan, kalau aku tak turun wahyu, tak bagi tahu, hang pun tak tahu. Tidak? Kita tak tahu. Ha? Kita tidak tahu yang mana satu musuh, yang mana satu kawan. Mungkin kita tengok perbezaan agama, kita terus kata dia musuh. Walhal, satu agama pun ada musuh di dalam satu agama. Ha? Ini maksud Allah kepada Nabi SAW. Hang dah bertekad dah. Rasulullah dah bertekad dah. Memang nak kena hukum dah. Ha? Nak hukum siapa? Nak hukum Zaid bin Sa'imin. Pasal apa? Dapat baju besi dalam rumah dia. Mai pula sokongan-sokongan padu daripada puak-puak munafik yang diketuai oleh Su'mah bin Ubairi. Sahabat lebih banyak menjadi pemerhati. Nah, tapi dia pun nak ikut Rasulullah. Dan ketika ini hati Rasulullah lebih cenderung untuk menghukum Zaid bin Sa'imin. Kata Allah, kalau kata kami tak campur tangan, kalau kami tak buat turun main ayat, mereka boleh sesatkan dengan hang-hang sekali. No? Yang dikatakan persona puak munafik ni, dia boleh kacau sampai orang yang beriman pun boleh kacau. Tak kata, dia tu punya adil tu, habis tu, hasutan. Nah, cukup kuat di yang Allah Ta'ala letakkan pada orang-orang munafik ni. Jadi, bila mana mereka dah pergi ke sana, tak boleh nak buat apa, tak mampu nak menyesatkan Rasulullah bersama para sahabat. Kalau tidak, mereka nanti tuduh, Muhammad bunuh Yahudi tu, tak buat salah pun dia bunuh. Dia tak bunuh pun, dia pergi potong tangan kawan tu. Tak buat salah pun. Padahal hampa yang punya cerita, dia pun nak buat cerita lalu tu lah. Nak fitnah kepada Rasulullah. Dah fitnah kepada si Yahudi. Fitnah pula kepada Rasulullah. Fitnah pula kepada Islam. Fitnah pula kepada hukum-hukum Allah. Last sekali bila mereka tak dapat, lari. Bila lari, mereka lah yang sesat. Ajak mereka tu nak bagi sesat Rasulullah dan pengikut-pengikutnya. Last sekali mereka yang sesat. Dia terlepas di sana, tetapi mai perang. Mai perang. Kata Umar, aku nak target satu je. Su'mah bin Ubairi. Orang lain aku tak nak cari. Aku nak cari Su'mah. Nah, hampa nak ambil suku-suku dia, hampa ambil. Aku nak dia. Bila Umar mengata macam tu, daripada jauh ni, orang takut ni, dia tak duduk di depan, dia duduk di belakang sekali. Strategi peperangan ni, Rasulullah ni bijak. Umar kalau ada hang target nak bagi dia, pusing kot belakang. Dia tak ada di depan. Puak munafik ni, dia derah je depan, perang. Last kali dia jadi lugu tikus tu, lari duduk di belakang. Dia makan segala kekotoran, dia kenjah rumah orang, dia makan. Pinggan-pinggan plastik, dulu dulu tak ada tapawir. Kan? Mak saya panggil pawin. Bekas plastik, dia kerekah habis keliling tu. Sudik-sudik kayu kita kacang nasi benda kerekah. Last sekali dia menyorok duduk dalam lubang. Kan? Kita tahulah. Itu sifat munafik. Tikus tu munafik tu. Dia tinggal taik je kan. Lepas tu dia kencing. Bukan dia makan benda yang boleh makan pun tu. Dia kianat. Perumpamaan ni tak. Lepas tu, Sayyidina Umar Al-Khattab ni, bila Rasulullah kata hang pusing kat belakang. Pusing memang ada. Dapat, tak potong tangan dah cik nak. Potong kepala terus. Yang tu majak orang munafik. Kalau tidak, pasal hang mencuri mungkin tangan dia potong. Kan? Tapi oleh kerana hang fitnah, hang pergi sekutu pula dengan puak-puak
musyrikin bukan sekadar potong tangan, potong kepala. Di antara orang yang terawal dibunuh oleh Umar Al-Khattab, dialah. Ingatkan duduk di belakang selamat. Rupanya lagi awal lagi. Nah, terpisahnya kepala daripada jasad dia. Okay. Itulah kisah yang terkandung dalam surah An-Nisa ayat 105 hingga 113 membicarakan tentang fitnah, membicarakan tentang sifat orang munafik, membicarakan tentang sokongan-sokongan yang telah diberikan kepada munafik, yang telah diberikan kepada Yahudi, yang telah diberikan kepada muslimin. Nah, kita ambillah sebagai qiyas dalam kes kita hari ini. Yang sampai hari ini, Perdana Menteri tak dapat lagi siapa, no? Allahu Akbar. Pilunya rasa hati, no? Tak tahulah bila yang nak diangkat, nah, bila yang sampai. Kita yang jadi rakyat ni, doalah yang baik-baik. Nah, doalah yang baik-baik. Minta Allah Ta'ala tolong. Tak ada siapa boleh tolong kita lah. Hanya Allah lah yang maha adil. Hanya Allah yang maha mengetahui apakah yang sedang bermain dalam dunia politik. Jangan, saya kata jangan kata politik itu kotor. Yang kotor orang dia. Okey? Walaupun ada yang marah, ingat ni politik. Politik kena ada dalam kehidupan. Dalam Al-Quran ada politik. Kalau kita tak faham politik, maka macam mana kita nak hidup dalam dunia fitnah ni? Kita kena faham juga. Aku tak mahu ambil tahu lah. Aku nak ambil tahu tentang akhirat. Hang nak ambil tahu tentang akhirat, hang kena tahu tentang dunia. Sebab hang hidup di dunia. Ha? Bila hang hidup di dunia, politik ni tak dapat. Tidak. Hang kena masuk dalam dia. Bukanlah suruh pergi duduk atas pentas berceramah tu, tak. Tapi faham dengan suasana. Kena faham. Bila tak faham, mai pada hari mengundi dia bertanya kita, tak panggil siapa? Alah, aku sepak sekali cuma. Dia mana ni kita ni nak panggil siapa? Allahu Akbar. Lebih baik tak untuk sapi, tapi pun tak boleh. Benda wajib. Lepas tu kita pula nak kena cerita. Kami tu ada 6 cabang. Nak kena cerita satu. Hang pandai ya no? Pasal itulah aku kata, nak hidup di dunia, kita nak kanduk dunia ni, lekatlah temucut di kain. Nah, hak mana hak yang menyakitkan tu cabut buang lah. Mana yang bawa rahmat tu bawa. Pasal tu kena faham. Bila ada orang kata tak boleh, grup ni dah jadi grup politik. Bukan grup politik, sekadar nak cerita hal ehwal dunia. Kau datang bom masuk dalam rumah hang meletup, jangan awak bom meletup. Hang tak tahu. Nah, itu kena faham, nah, itu kena faham. Apabila ada sahabat-sahabat yang cerita sikit tentang politik, cuba ambil faham. Tak mendengar. Bila hang tak mendengar, hang tak bagi peluang pada diri untuk faham hal ehwal dunia. Saya bukan nak cerita, nak berkempen yang ini, tak. Cuma nak abad tentang diri kita, termasuk diri saya. Nah, bagi faham. Satu ketika dulu saya pun macam tu juga, aku tak malah. Kerja kena kerja sendiri. Nah, makan kena cari sendiri. Bukan mereka yang bagi. Tapi kalau hang tak faham bab tu, hang tak boleh memilih yang mana satu batil, yang mana satu hak. Itulah kita, nah. Jangan marah, nah. Okey, kita baca Yasin, nah. Hari ini kita baca Yasin. Ya Allah. Baik. Hajat, Yasin hajat. Hajat yang paling utama bersama-sama, wahai ukhwah muslimah yang ada di depan saya, juga yang berada dalam Google Meet. Sama-sama kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesaikanlah konflik dunia politik Malaysia ni, ya Allah. Berikanlah kepada kami ketua pemerintah yang adil, yang berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah, yang akan mentadbir kami mengikut ajaran Allah dan juga Rasul. Mohon sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala, agar dapat mencapai satu kata putus yang terbaik. Nah, dengan berkat kita membaca surah Yasin pagi. Mohonlah pada Allah, nak minta kat siapa lagi? Dan kemudian beberapa hajat daripada seorang sahabat kita, Aisyah B, sampai kat dia Kak B, yang menguruskan jenazah, yang mana dah berapa hari dah, no? Seminggu dah, no? 8 hari dah, no? Yang jatuh dalam keadaan
tak sedar diri no, tak sedar apa no. Buka dah tempurung kepala dah. Ya Allah dah. Minta Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada beliau untuk menghadapi kesakitan yang sedang dihadapinya ini, disembuhkan daripada ujian Allah Ta'ala ini, kembali sihat seperti sedia kala, diberikan ketabahan dan kesabaran. Begitu juga Cik Saad ni siapa? Oh, AJK Surau ni dah. Pak Long Aziz, suami Kak Apah, yang kita baca pada minggu lalu nah. Dan satu lagi Muhammad Syarizal bin Syafi'i. Asal minggu lepas pun kita ada sebut nama ni no. Cancel. Nah, baik. Dengan berkat kita membaca surah Yasin pada pagi ini, mustajabkanlah ya Allah, istajib doana ya Allah, agar disembuhkan segala kesakitan yang dihadapi oleh mereka, disihatkan tubuh badan, kembali dapat beribadah seperti sedia kala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mengharungi ujian Allah Ta'ala ini. Dengan berkat kita membaca Yasin pada pagi ini, kita hadiahkan untuk diri kita, ahli keluarga kita, juga kepada sekalian muslimin dan muslimat, walau di mana berada. Kalau yang sakit itu sihatkanlah, kalau yang sedih itu bahagiakanlah, kalau yang sempit itu lapangkanlah, kalau yang miskin itu kayakanlah, kalau yang derita itu bahagiakanlah ya Allah. Tak lupa juga kita hadiahkan kepada kekasih hati kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, tabi'in, aulia, syuhada, salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم